Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada siri yang ke-83 daripada siri-siri pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita pun telah tiba, kalau mengikut cetakan saya, riwayat yang ke-1147 secara keseluruhan. Masih lagi berbaki dua riwayat berkenaan tentang sutrah bagi orang yang solat, berkenaan tentang sunnah meletakkan penghadang bagi orang yang solat. Maka jom kita baca riwayat 1147. Ahlan Fatimah Samsuddin, Izzi Aish, Ukhtisal, Sarina Anwar di TikTok, dan juga Umi 85. Ahlan kepada semua. Baca riwayat 1147. Maka Ummul Mukminin, isteri Nabi, Maimunah binti Harith radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli, menunaikan salat, wa ana hidha'uhu, dalam keadaan aku berada di sisi baginda, wa ana haid, dalam keadaan aku sedang haid, wa rubbama asabani, dan kadangkala menyentuhku, thawbuhu, pakaian Nabi, idza sajada, apabila baginda sujud." Maka daripada sini menunjukkan pada waktu itu keberadaan wanita ketika mana seseorang itu solat tidaklah membatalkan solat. Maka maksud daripada hadis yaqta'us solah, memutuskan solat apabila adanya lalu keldai, anjing hitam dan juga wanita, ianya bukanlah bermaksud memutuskan solat, tetapi memberi maksud pada waktu itu dikhawatiri akan hilang fokus dan gangguan seseorang itu ketika mana solat. Terima kasih banyak Fakhri Afandi, terima kasih, jazakumullah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah riwayat 1147. Daripada sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang kedua, wa fi hadza dalilun, maka pada hadis ini menjadi dalil, hadis ni dan hadis berikut, ala anna wuqufal mar'ati, bahawa adanya seorang wanita berhampiran bersebelahan orang yang solat, la yabtulu salatuh, tidak membatalkan solatnya. Dan itulah pandangan mazhab Syafi'i dan juga majoriti para ulama. Wa abtalaha, dan ada yang mengatakan batal, seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Daripada sini juga kata Imam Nawawi, anna thiyabal haid, bahawa pakaian wanita yang sedang haid, tahiratun, adalah suci, kecuali tempat di mana terlihat padanya darah ataupun najis yang lain. Dan kemudian daripada hadis ini juga kita belajar, wa fihi jawazus salah, bahawa harus untuk solat bersebelahan dengan seorang wanita yang haid, wa jawazus salah, dan harus untuk solat fi thawbi ba'dihi 'alal musalli wa ba'dihi 'alal haid, yang mana sebahagian pakaian ataupun selimut ataupun kain ada pada orang yang solat dan sebahagian lagi menyentuh orang yang haid. Maka ianya pada waktu itu jelas daripada perbuatan Nabi bersama dengan Ummul Mukminin Maimunah binti Harith radhiyallahu taala anha. Riwayat 1148, baca. Maka daripada Ummul Mukminin, hadis ini menerangkan kadangkala Nabi SAW berkongsi kain ataupun selimut. Maka kain itu Nabi pakai dan
dalam masa yang sama Ummul Mukminin Aisyah pun pakai. Mereka berkongsi selimut, berkongsi kain. Pada waktu itu Nabi solat, Aisyah pula haid, maka tidak membatalkan solat. Maka Aisyah berkata, adalah Nabi SAW yusalli, menunaikan solat minal lail, daripada solat malam. Wa ana ila jambi, dan aku berada bersebelahan baginda. Wa ana haid, dalam keadaan aku haid, kata Ummul Mukminin Aisyah. Wa alayya mirtun, dan di atasku ada sehelai kain. Wa alayhi ba'duh ila jambih, dan sebahagian daripada kain tersebut berada pada baginda, pada sisi badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada masalah pada waktu itu pakaian, kain, sesuatu yang dipakai oleh orang wanita yang haid, ianya tidaklah dikira sebagai najis selagi mana tidak kelihatan darah ataupun najis yang lain pada kain tersebut. Terus bab yang ke-47 berkenaan tentang solat menggunakan satu pakaian. Kebiasaannya bila kita solat maka ada t-shirt, dan kemudian kalaulah kita lihat pada zaman Nabi SAW adanya qamis. Qamis maksudnya adalah macam istilah baju berlengan panjang tetapi pendek, macam contoh baju Melayu itu dipanggil qamis. Maka adanya qamis, dan kadangkala menjadi kebiasaan orang Arab memakai lapisan jubah yang panjang di atas qamis dan sebagainya. Maka ada beberapa helai pakaian ketika mana dipakai. Namun boleh tak kalau seseorang itu hanya ada sehelai pakaian? Contohnya istilah mudah zaman kita adalah contohnya sekadar pakai t-shirt ataupun sekadar satu kain macam kain ihram, kain lepas pada waktu itu yang dibalut pada badan. Adakah boleh solat dengan menggunakan hanya satu pakaian, ataupun pada waktu itu solat mestilah lengkap dengan pakaian dalam, kemudian qamis ataupun jubah dan sebagainya, barulah solat sah. Maka hadis ini menerangkan boleh untuk solat menggunakan hanya satu pakaian. Wasifatil lubsih, dan cara pemakaian dia. Maka tidak ada masalah. Dan pernah Jabir bin Abdullah dia solat dengan hanya memakai satu pakaian, dan pada waktu itu walaupun di sisinya ada pakaian yang lain, maka bila ditanya beliau berkata, aku sengaja melakukan ini supaya memberi teguran kepada orang yang mengatakan tidak boleh solat dengan menggunakan satu pakaian. Maka boleh kalaulah seseorang itu solat menggunakan t-shirt, pada waktu itu t-shirt yang terbaik menutup bahu, sebab Nabi SAW menggalakkan kalau seseorang itu hanya ada satu pakaian, mestilah bahagian bahu ditutup. Maka singlet, walaupun solat sah, tetapi perbuatan tersebut tak disukai oleh Nabi SAW untuk para lelaki. Riwayat 1149. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna sa'ilan, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat, berkenaan tentang salat, fi thawbil wahid, hanya menggunakan satu pakaian. Maka baginda bersabda, awali kullikum thawban, adakah semua orang daripada kamu ada dua pakaian? Maksudnya contoh bahasa mudah untuk kita faham adalah perumpamaan zaman kita, t-shirt dan juga jubah, ataupun t-shirt dan baju Melayu. Maka Nabi tanya, adakah semua orang ada dua pakaian? Ada orang yang tak mampu, dia memang hanya ada satu pakaian. Lagi-lagi pada awal zaman Nabi berhijrah ke Madinah, zaman yang penuh dengan faqah dan kesusahan. Maka pada waktu itu bila ada orang bertanya, boleh tak solat dengan satu pakaian? Nabi kata boleh, kerana tak semua orang pada waktu itu memiliki dua pakaian, t-shirt ataupun baju dalam dan juga qamis, t-shirt ataupun jubah dan lain-lain. Riwayat 1150 baca sampai habis. Bimislihi, baris yang pertama, apakah hukum solat dengan hanya menggunakan satu pakaian, contohnya t-shirt ataupun kain lepas ihram, pada waktu itu dia balut pada tubuh badan dia? Maka kata Imam An-Nawawi, walaupun sebenarnya solat tanpa pakaian pada waktu itu sah asalkan menutup aurat, tetapi daripada sudut
daripada sudut yang terbaik, yang bagus. Maka kata Imam Nawawi, fihi jawazus salah, maka pada hadis ini menerangkan harus untuk solat hanya pada satu pakaian. Wala khilafa fi hadza, dan tidak ada percanggahan pendapat tentang perkara ini kecuali apa yang dinukilkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ajma'u, dan para ulama sepakat, anna salata fi thawbaini afdal, salat pada dua pakaian adalah lebih baik. Wa ma'nal hadis, dan maksud daripada hadis ini adalah anna thawbaini, bahawa tidak semua orang mampu pada waktu itu mempunyai dua pakaian. Falau wajaba, dan kalaulah diwajibkan, la ajiza man la yaqdiru alaihima, nescaya akan tak mampu untuk solat orang yang tak mampu untuk memiliki dua pakaian. Wa fi dzalika haraj, dan di situ adanya kesusahan dan kepayahan. Wa amma salatun nabi, dan adapun salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada satu pakaian, fa fi waqtin kana li adami thawbin akhar, maka jawapan yang pertama, kerana pada waktu itu Nabi dan para sahabat tak ada pakaian yang lain, terutamanya ketika mana awal-awal mula berhijrah ke Madinah. Wa fi waqtin kana ma'a wujudih, dan kadang-kala ada pakaian yang lain, namun Nabi sengaja buat libayanil jawas, untuk menerangkan keharusan perkara tersebut. Kama qala Jabir, seperti mana kata Jabir pada hadis yang bakal kita baca, liyaranil juhal, aku sengaja solat dengan satu pakaian supaya boleh nampak perbuatanku ini orang-orang jahil yang pada waktu itu mengatakan tak boleh, maka beliau sengaja untuk buat. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift, terima kasih Aisyah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka solat pada satu pakaian asalkan menutup aurat, sebenarnya solat pada waktu itu dah sah. Okey, terus riwayat yang ke 1151, riwayatnya lebih kurang sama dengan riwayat 1149. Terus maka seorang lelaki telah menyeru Nabi SAW, seraya berkata, ayusalli ahaduna, adakah boleh salah seorang daripada kami solat hanya pada satu pakaian? Maka Nabi SAW menjawab, awakullukum yajidu thawbain, adakah setiap daripada kamu mendapati mempunyai dua pakaian? Tak semua memiliki. Maka pada waktu itu tidak ada masalah untuk solat dengan satu pakaian. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum, tidak sepatutnya salat salah seorang daripada kamu fi thawbil wahid, hanya pada satu pakaian. Maka maksud daripada satu pakaian pada waktu ini adalah apabila dia tidak menutup bahu dia. Dia menutup pada waktu itu lain, tapi tak menutup bahu terbuka. Sebab itu Nabi terangkan, maksud jangan solat pada satu pakaian adalah laisa ala atiqaihi minhu syai', tidak ada pada bahunya sesuatu pun. Laisa ala atiqaihi minhu syai', tidak ada di atas kedua bahunya daripada pakaian tersebut sesuatu. Maka Nabi tidak suka kalaulah seseorang itu solat pada satu pakaian maka bahunya terbuka. Walaupun solat sah, tetapi perbuatan tersebut tak disukai oleh Nabi. Maka sebab itu kata para ulama pada baris yang ketiga daripada bawah, hikmahnya adalah idza tazarabih, apabila seseorang itu menjadikan kain sesuatu pakaian, walam yakun ala atiki min syai', dan bahunya pada waktu itu terbuka, lam yu'man, maka dikhawatiri akan terbuka auratnya. Berbeza kalaulah pada waktu itu seperti kain ihram dan lain-lain, dia tutup atas bahunya, maka pada waktu itu ianya akan lebih sempurna dia menutup pada waktu itu tubuh badan dan aurat dia. Maka sebab itu daripada sini sebahagian menyebut tak digalakkan untuk solat dalam keadaan terbuka pada waktu itu kedua bahu, walaupun tidaklah membatalkan solat kerana seseorang itu telah menutup auratnya. 1153 terus.
Mustamilan. Maka ada beberapa perkataan yang maknanya sama. Kata Imam Nawawi Syarhul Kalimat pada baris yang ke-36, kata Imam Nawawi, perkataan mustamilan bih. Wadi'an tarafaihi ala atiqaih. Dua. Wa fir riwayatil ukhra mukhalifan baina tarafaihi. Kemudian wa fi hadis Jabir mutawashihan bih. Maka ada 4 perkataan. Kata Imam Nawawi pada hujung itu, makna wahidun, maksudnya semuanya adalah sama, iaitu memakai kain ataupun pada waktu itu sesuatu yang menutup kedua bahu. Maka kata Ummul Mukminin Ummu Salamah, aku telah melihat Nabi SAW salat fi thawbin wahid, hanya pada satu kain, mustamilan, maka baginda meletakkan kedua hujung pakaian tersebut di atas bahu baginda. Fi baiti Ummi Salamah, di rumah Ummu Salamah. Maka apakah maksud mustamilan? Diterangkan, wadi'an, baginda meletakkan tarafaihi, kedua hujung kain, ala atiqaihi, di atas kedua bahu baginda Nabi SAW. Maka daripada sini, kalaulah kita hanya ada satu kain ataupun satu pakaian, maka digalakkan untuk menutup pada bahu yang lelaki. Adapun perempuan memang kena tutup. Tapi untuk lelaki maka jangan dibiarkan bahu terbuka. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairah. Terus baca. Terus. Maksud sama, mutawasyihan mustamilan. Maksudnya menutup kedua bahu secara ringkas. Terus. Maka Ummu Salamah berkata, aku telah melihat Nabi SAW salat di rumah Ummu Salamah hanya menggunakan satu kain. Qad khalafa, yang mana baginda telah menyilangkan di atas bahu baginda, baina tarafai, di antara kedua hujung kain. Maksudnya yang bahagian kanan Nabi letak pada bahu kiri, yang bahagian kiri Nabi letak pada bahagian kanan, seperti yang kita biasa tengok bila orang pakai ihram dan sebagainya. Terus. Daripada Umar bin Abu Salamah, anak tiri Nabi, beliau berkata, aku telah melihat Nabi SAW salat fi thawbin wahid, pada hanya satu kain. Multahifan, baginda telah menyelimuti diri baginda. Mukhalifan, baginda telah menyilangkan di atas bahu baginda di antara dua hujung kain. Maka kalaulah ada hanya satu kain, maka itu cara untuk salat dengan diselimuti dan ditutup kedua-dua bahu. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, orang yang ketika mana dalam ihram dan pada waktu itu melakukan ittiba' maksudnya membuka bahu kanan ketika mana dalam ihram yang lelaki, maka ketika mana solat dia perlu tutup. Sebab ittiba' hanya ketika mana tawaf dan sa'i. Tapi kalaulah dia berhenti untuk solat kerana dah masuk, maka dia perlu tutup. Sebab minta maaf, sebab Nabi SAW tak suka seseorang itu solat dalam keadaan laisa ala atiqaihi min syai', dalam keadaan bahunya terbuka. Terus. Mutawasyiha, sama juga, menyilang, menyelimuti. Maka kata Ibnu Sikit pada baris yang ke-5 daripada bawah, at-tasyahuh an ya'khudha taraf ath-thawb alladhi alqahu ala mankibihi al-ayman. Maka hujung kain yang telah diletakkan di atas bahu kanan, maka dimasukkan bawah tangan kiri, di bawah tangan kiri. Dan kemudian hujung kain yang telah diletakkan pada bahu kiri, pada waktu itu diletakkan di bawah tangan kanan. Thumma yaqidu ala sadrihi, kemudian hujung kain tersebut diikat pada bahagian dada. Maksudnya dimasukkan kain, maka bahagian kanan ditarik daripada bawah daripada ke kiri, bahagian kiri ditarik ke kanan dan diikat di hujung
maka itu maksudnya mutawasyih. Terus wa fihi jawazus solah, kata Imam Nawawi, dan ini semua menjadi dalil bahawa boleh solat hanya menggunakan satu kain ataupun satu pakaian. Terus jelas ke jelas? Terus baca sampai habis. Terus maka Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis ini dia ada banyak pakaian, kain lain. Tapi dia sengaja solat hanya pada satu kain, satu pakaian. Bila ditanya, beliau berkata, sengaja aku buat begitu supaya orang-orang yang jahil pada waktu itu bertanya ataupun mempertikaikan, lalu aku boleh maklumkan kepada mereka, beginilah cara Nabi SAW solat. Maka daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau telah solat fi thawbin wahid, pada hanya satu kain pakaian, mutawassyihan, beliau telah selimut dan menyilangkan kain tersebut pada kedua bahunya, wa indahu, dalam keadaan di sisinya, thiyabuh, ada baju-baju dan kain-kain yang lain. Maka Jabir berkata, innahu ra'a, sesungguhnya beliau telah melihat Nabi SAW yasna'u, melakukan solat seperti itu. Maka tak ada masalah. Walaupun contohnya ada jubah, ada pakaian yang lain, tapi hanya pakai satu kain untuk solat, maka tidak menjadi masalah. Solat adalah sah. Makruh pun tidak. Terus 1160. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah masuk kepada masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, faraaituhu, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, menunaikan solat, ala hasirin, di atas sebuah tikar, yasjudu alaihi, yang baginda sujud di atasnya. Kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga daripada bawah, fihi dalilun ala jawazi salati ala syai'in yahul bainahu wa bainal ardi min thawbin wa hasirin wa sufin wa sya'rin wa ghairi dhalik. Maka ini menjadi dalil tentang keharusan boleh solat menggunakan sejadah, kapet dan lain-lain, yang mana menjadi pemisah di antara dahi orang yang solat dan tanah. Maka boleh. Sebab Nabi SAW pun pernah solat menggunakan tikar. Maka tidak ada masalah. Dan Nabi sujud di atas tikar tersebut. Berkata Abu Sa'id, dan aku telah melihat Nabi SAW solat hanya pada satu pakaian, mutawassyihan bih, dalam keadaan baginda menyilangkan kain di antara kainnya di antara kedua bahu baginda. 1161 baca sampai habis. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus Wafi. Terus 1162 berkenaan tentang kitabul masajid wa mawadhi'is salah. Dekat mana boleh sujud dan solat. Maka berbeza dengan umat yang terdahulu, mereka hanya boleh solat di tempat yang telah dibina untuk solat seperti gereja dan biara. Namun umat Nabi SAW Allah berikan kelebihan yang mana umat Nabi SAW boleh solat di mana-mana pun mereka berada asalkan tempat tersebut bersih. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang pertama, fihi jawazus salah, hadis-hadis yang bakal kita baca menunjukkan keharusan solat fi jami'il mawadi', pada semua tempat, kecuali apa yang telah dikecualikan oleh syarak daripada solat di tanah perkuburan dan selainnya daripada tempat-tempat yang terdapat padanya najis, kal mazbalah, seperti tempat pembuangan sampah, wal majzarah, tempat penyembelihan binatang. Begitu juga tempat-tempat yang Nabi SAW larang kerana sebab-sebab selain daripada najis. Contohnya adalah kandang unta dan lain-lain. Begitu juga wa minhu qari'atut tariq, solat di tengah jalan, wal hammam, solat pada pada bilik, pada tempat mandian air panas. Maka ini semuanya adalah tempat yang dilarang juga untuk solat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1162 baca.
Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, ayu masjid, masjid manakah wudi'a yang telah dijadikan di atas muka bumi ini sebagai masjid yang pertama? Maka sabda baginda, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram yang terletak di Mekah. Kemudian Abu Zar bertanya lagi, summa ayyun, kemudian masjid yang manakah yang telah dibina selepas itu? Maka sabda Nabi, Al-Masjidil Aqsa. Maka aku telah bertanya, kam bainahuma, berapakah tempoh di antara pembinaan keduanya? Maka Nabi SAW bersabda, arba'una sanah, 40 tahun. Dan ini menjadi dalil untuk tajuk kita. Sabda Nabi, wa aynama, dan dimanapun adrakat kas-salatu, telah tiba kepada kamu waktu salat, fasalli, maka salatlah kamu di situ, fahuwa masjid, maka itu adalah tempat untuk kamu salat. Maka ini kelebihan umat Nabi SAW yang mana mereka pada waktu itu diizinkan untuk salat, dibenarkan untuk salat di mana pun mereka berada. Wa fi hadis Abi Kamil. Terus riwayat yang lebih kurang sama, 1163. Daripada Ibrahim bin Yazid At-Taimi, beliau berkata, kuntu aqra ala abi, aku telah membaca Al-Quran, belajar Al-Quran daripada ayahku, fi suddah, di ruang berbumbung di hadapan masjid. As-suddah, maka lihat kepada baris yang ketiga. Suddah, ada dalam sebahagian riwayat datang dengan perkataan sikah dan juga sikak dan sebagainya. Maka apakah maksud suddah? Baris yang ke-35, al-mawadi'ul lati tuzallalu hawlal masjid wa laysat minhu, kawasan berbumbung yang terdapat pada masjid namun tidak dikira sebagai masjid. Contohnya kawasan lapang zaman kita, kawasan parking, kawasan dewan, kawasan tempat makan yang tidak dikategorikan sebagai masjid. Maka pada waktu itu beliau berada bersama dengan ayahnya mempelajari Al-Quran daripada ayahnya. Fa idza qara'tu sajdah, apabila aku membaca ayat yang terdapat sujud tilawah, sajadah, maka ayahku akan sujud. Maka aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, atas judu fit tariq, adakah ayah solat, adakah ayah sujud di tengah-tengah jalan? Maka ayahnya berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi Abu Zar radhiyallahu anhu berkata bahawa Abu Zar telah bertanya kepada Nabi SAW tentang masjid yang mula-mula dibina di atas muka bumi. Maka maka pada waktu itu baginda bersabda, Al-Masjidul Haram. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Zar, kemudian masjid yang mana? Maka baginda bersabda, Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Abu Zar bertanya lagi, kam bainahuma, berapakah jarak di antara kedua pembinaan tersebut? Maka Nabi bersabda, arba'una ama, 40 tahun. Summal ardu, kemudian seluruh kawasan bumi, laka masjid, sebenarnya adalah masjid, adalah tempat sujud, tempat solat bagi kamu. Kelebihan untuk umat Nabi SAW. Fahaithuma, maka di mana pun kamu mendapati masuknya waktu solat, fasalli, maka pada waktu itu solatlah di situ. Maka ini kelebihan umat Nabi SAW, boleh solat di mana-mana, boleh solat pada waktu itu dalam bahagian mana pun muka bumi, semuanya dijadikan suci. Kecualilah jika nampak najis dan sebagainya, maka pada waktu itu kena berpindah dan solat di kawasan yang lain. 1164 terus. Maka sabda Nabi SAW, aku telah dianugerahkan 5 perkara yang tidak dianugerahkan sebelum daripadaku kepada sesiapa. Yang pertama, kana kullu nabiyyin, setiap nabi yub'atsu, diutuskan kepada kaumnya sahaja. Wa bu'istu, namun aku diutuskan kepada setiap yang gelap mahupun yang kulit cerah, ahmar maksudnya merah, yang kulit cerah mahupun gelap. Yang kedua, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Sementara orang-orang yang terdahulu, mereka tidak diizinkan untuk mengambil harta rampasan perang. Walam tuhalla li ahadin qabli, tidak dihalalkan harta rampasan perang kepada seorang pun sebelum daripadaku. Wa ju'ilat liyal ardu tayyibah tahuran wa masjidah, dan dijadikan untukku, sabda Nabi, seluruh bumi itu
tayyibah, bersih, suci dan juga tempat yang dibolehkan untuk solat. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kelima daripada hujung perenggan, kata Imam Nawawi, annaman kana qablana, orang-orang sebelum daripada kita, mereka hanya dibolehkan untuk solat pada tempat yang telah dikhususkan untuk solat, seperti gereja dan lain-lain. Maka umat ini diberikan kelonggaran untuk solat di mana pun mereka berada. Kemudian sabda Nabi, fa ayyuma rajulin, maka sesiapa pun di antara kamu adrakahus salah, telah tiba kepadanya waktu solat, maka solatlah dia di mana pun berada. Wa nusirtu, dan aku telah dibantu dengan diletakkan ketakutan kepada musuh dalam jarak perjalanan selama 1 bulan. Wa utitu syafa'ah, dan aku telah dikurniakan syafaat pada hari kiamat kelak, iaitu kita kenal sebagai syafa'atul kubra. 1165 baca sampai habis. Terus sepanjang muka surat ni riwayat lebih kurang sama. Nak menceritakan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi yang Allah tak berikan kepada Nabi dan umat-umat yang terdahulu. Maka cuma ada riwayat yang kurang daripada 5. Ada riwayat yang lebih daripada 5, iaitu 6. Maka kita nak go through muka surat ini. Terus baca 1166. Maka dalam riwayat ini Nabi SAW bersabda, kami telah dilebihkan berbanding umat yang terdahulu dengan 3 perkara. Ju'ilat sufufana, maka saf-saf kami, pembarisan kami dalam solat adalah seperti safnya para malaikat. Maka sebab itu penting untuk melurus, menjaga, merapatkan saf ketika mana dalam solat. Wa ju'ilat lanal ardu, dan telah dijadikan bagi kami bumi keseluruhannya sebagai tempat yang boleh untuk solat. Wa ju'ilat turbatuha, dan dijadikan tanahnya bagi kami tahura, sebagai alat untuk kami bersuci apabila kami tidak mendapati air. Wa dzakara khaslatan ukhra, dan Nabi SAW juga menyebut beberapa perkara yang lain. 1167 baca sampai habis. Sallallahu alaihi wasallam. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, fuddiltu, aku telah dilebihkan ke atas pada Nabi yang terdahulu dengan 6 perkara. U'titu, aku telah dianugerahkan jawami'al kalim, sedikitnya bicara namun banyaknya makna. Jawami'ul kalim, Nabi bercara pendek, bercakap pendek, tapi makna yang sangat mendalam. Maka itu kelebihan Nabi. Maka ini adalah tak ada dalam riwayat sebelum ini, sebab itu dibawakan di sini. Wa nusirtu, dan aku telah dibantu birru'bi, dengan diletakkan ketakutan Nabi SAW pada hati musuh. Maka dalam perjalanan sebulan, maka musuh dah mula takut dengan Nabi SAW. Mereka pada waktu itu Allah letakkan ketakutan dalam hati mereka terhadap Nabi SAW. Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu, dijadikan bagiku bumi keseluruhannya suci dan juga tempat yang dibolehkan solat. Yang kelima, wa ursiltu, aku telah diutuskan kepada makhluk seluruhnya. Dan yang terakhir, yang tak ada dalam riwayat sebelum ini, wa khutima biyan nabiyun, dan ditutup denganku an-nabiyun, kenabian. Maksudnya tidak ada lagi nabi selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1169 baca. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, bu'istu, aku telah diutuskan dengan membawa jawami'ul kalim, sedikitnya bicara namun banyaknya makna daripada ungkapan baginda. Wa nusirtu, dan aku telah dibantu birru'um, dengan diletakkan ketakutan kepadaku terhadap musuh, di dalam hati-hati musuh.
wa baina ana naim, dan sedang aku baring dan rehat, utitu, aku telah diberikan dengan kunci-kunci khazanah bumi. Apakah maksud kunci khazanah bumi? Baris yang kedua, ikhbar bi fathi hadhil bilad, maka akan terbukanya banyak kota-kota untuk umat Nabi SAW. Maka telah diletakkan kunci tersebut pada tanganku, berkata Abu Hurairah. Maka fadhahaba Rasulullah, maka Nabi SAW telah wafat, wa antum tantathilunaha, dan kamu sekarang yang sibuk untuk mendapatkan hartanya, iaitu pembukaan kota besar satu persatu selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Terus 1170, 1171 baca sampai habis. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus 1171. Terus riwayat ni pun lebih kurang sama dengan 1169. Baca sampai habis. Nusirtu birru'bi, aku telah dibantu dengan diletakkan ketakutan kepada musuh. Musuh Nabi SAW belum tiba lagi, mereka dah berada dalam kerisauan dan ketakutan. Terus aku telah diberikan jawami'ul kalim, sedikitnya bicara tapi banyaknya makna pada sabdaan baginda. Terus dan aku telah diberikan ketika mana aku sedang tidur akan kunci-kunci khazanah bumi. Bermaksud, kita dah baca tadi, Nabi dimaklumkan yang Nabi dan umat baginda akan menawan kota-kota, membuka kota-kota. Terus maka telah diletakkan kunci khazanah bumi itu pada kedua tanganku. Terus ini kisah berkenaan tentang Nabi SAW membina masjid. Maka baca sanad dia 1174. Nabi SAW qadimah, telah tiba di Madinah. Fanazala, maka Nabi telah tinggal fi ulwil Madinah, pada dataran tinggi Madinah, iaitu area Quba dipanggil dataran tinggi. Adapun area Masjid Nabawi dipanggil dataran rendah. Maka Nabi telah tinggal di dataran tinggi Madinah, di perkampungan. Hai maksudnya perkampungan yang dikenali dengan perkampungan Banu Amr bin Auf. Fa'aqama fihim, maka Nabi telah menetap di kalangan mereka selama 14 malam. Summa innahu, kemudian baginda telah menghantar utusan kepada Mala'i Bani Najjar, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua Banu Najjar yang merupakan keluarga Nabi, sebab Abdul Muttalib atuk Nabi daripada kalangan Banu Najjar. Faja'u, maka mereka telah datang mutaqallidin, dalam keadaan tergantung di leher mereka, bisuyufihim, dengan pedang-pedang. Mereka gantung pedang pada leher mereka nak menyambut Nabi, nak merarak Nabi masuk ke Madinah. Berkata perawi, faka'anni anzuru ila Rasulillah, aku seolah-olah dapat melihat kepada Nabi SAW yang sedang menunggang unta, dan Abu Bakar pada waktu itu ridfuh, di belakang baginda, wa mala'u Bani Najjar, dan pemimpin Banu Najjar, haulah, mengelilingi baginda Nabi SAW, hatta alqa, sehingga baginda telah turun, bifina'i Abi Ayyub, di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi SAW yusalli, telah menunaikan salat, haitsu, di mana jua Nabi berada, adrakat salah, ketika mana telah masuknya waktu. Masuknya waktu kat mana Nabi berada, Nabi SAW akan salat. Mengajar kepada kita bahawa boleh salat di mana-mana. Mengajarkan kepada kita untuk salat pada awal waktu.
Wa yusalli, maka Nabi pernah solat fi marabidil ghanam, di kandang kambing, asalkan tidak ada najis. Kemudian baginda telah memerintahkan untuk dibina masjid. Maka fa'arsalah, maka baginda telah mengutuskan utusan kepada pemimpin Banu Najjar. Maka mereka telah datang lalu baginda bersabda, Ya Bani Najjar, wahai Banu Najjar, thaminuni. Apakah maksud thaminuni baris yang kedua? Aibayuni, jualkanlah kepadaku kebun-kebun kamu ini. Maka mereka berkata, la wallah tidak. Ma natlubu, kami tidak meminta dan kami tidak memerlukan harga bayarannya kecuali kami serahkan kepada Allah. Maka pada baris yang ketiga dinukilkan daripada Ibnu Sa'ad daripada Al-Waqidi bahawa Nabi telah membeli tapak tanah Masjid Nabawi dengan harga 10 dinar, lebih kurang 11 ke 12 ribu zaman kita, dan telah menyerahkan bayaran tersebut bagi pihak Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus maka pada tanah perkuburan tersebut terdapatnya pohon-pohon kurma, kubur-kubur orang musyrikin, wa kharib, dan juga runtuhan-runtuhan binaan. Maka Nabi SAW telah memerintahkan untuk menebang pokok kurma. Wa bi kuburil musyrikin fanubishat, dan dipindahkan kubur-kubur orang musyrik dan diratakan runtuhan-runtuhan binaan. Fasaffun nahla, maka telah disusun pohon-pohon kurma di arah kiblat. Wa ja'alu idadataihi, dan telah dijadikan pintu masjid diperbuat daripada batu. Fakanu yartajizun, dan adalah mereka bersyair bersajak, dan Nabi SAW ada bersama dengan mereka sewaktu pembinaan. Lalu mereka berkata, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan hari akhirat, maka bantulah golongan ansar dan muhajirah. 1175 baca. Nabi SAW pernah solat di kandang kambing sebelum dibina masjid. Maka asalkan tak ada najis, maka boleh solat di mana-mana. Riwayat yang seterusnya baca. Baca sampai habis. InsyaAllah kita akan sambung balik jam 11, jam 12 insyaAllah. Sampai jam 1 nanti. Kita berhenti rehat sekejap, kita sambung balik jam 12 insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.